Pak Long tu buat apa tengah-tengah sawah ni? Pak Long ada nak ke mana-mana ke? Jom, saya tumpangkan. Pak Long, sebenarnya daripada mana nak ke mana ni Pak Long? Kemana saja ibu dari kakiku membawa. Amboi Pak Long. Itu bahasa lama Pak Long. Waktu saya kecil-kecil dulu apa dalam cerita hikayat lama Pak Long. Minta maaf Pak Long, saya gurau-guraunya. Bukan apa Pak Long, saya pun dah setengah jam jalan seorang. Jadi bila ada Pak Long ni, bolehlah kita sembang-sembang sikit no. Tapi itulah Pak Long, saya tengok Pak Long tengah-tengah panas seorang-seorangnya yang berjalan. Pak Long sebenarnya nak ke mana ni? Cuba cerita Pak Long. Panjang ceritanya. Pak Long, jom kita kenal apa yang patut dulu. Terus sambil-sambil tu bolehlah kita sambung dengar cerita Pak Long ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma minum Pak Long. Itulah Pak Long. Apa cerita sebenarnya Pak Long? Sebenarnya Pak Long ni ada 4 orang anak, 3 lelaki, 1 perempuan. Tapi yang sulung tu bukanlah anak Pak Long, anak angkat, anak pungut lah kata orang. Pak Long jumpa dia tepi surau, orang buang. Jadi Pak Long ambil lah, buat macam anak Pak Long sendiri. Pak Long dan Mak Long ni kahwin dah lama dah, 5 tahun. Tapi tak dapat anak. Jadi setelah kami dapat anak angkat tu, Mak Long melahirkan 3 orang anak lagi. Alhamdulillah lah, 2 lelaki, 1 perempuan. Jadi Pak Long belah lah 4 orang anak Pak Long ni dengan titik peluh Pak Long sendiri. Sebelum tu Pak Long nak perkenalkanlah dulu anak-anak Pak Long. Anak Pak Long yang sulung namanya Syahril. Dia lulusan undang-undang dan ada PhD dari Universiti Melaya. Syahril ni orang kuat Parti Jati. Kami panggilnya dengan gelaran Along. Anak Pak Long yang kedua namanya Syafiq. Syafiq mempunyai PhD Syariah dari Universiti Al-Azhar Mesir. Dia orang kuat Parti Fikrah. Kami panggilnya dengan gelaran Angah. Anak Pak Long yang ketiga namanya Syamsul. Lulusan Ekonomi, PhD daripada UKM. Dia orang kuat Parti Sinaran. Dan anak Pak Long yang keempat namanya Suhaila. Suhaila memegang ijazah PhD Management dari USM. Alhamdulillah lah, semua anak-anak Pak Long tu boleh dikatakan berjaya lah. Sehinggalah pada suatu hari berlaku suatu peristiwa yang sampai hari ini sangat-sangat menekan perasaan Pak Long dan Mak Long.
Waktu tu kami sama-sama berkumpul di rumah menunggu waktu berbuka puasa, sambil menunggu kepulangan anak Pak Long yang sulung tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sampai. Lang kau. Ngap. Hai Long, seorang je ke? Kak Salimah mana? Tak balik sekali? Oh, Sal. Dia ada seminar dekat Kota Kinabalu. Jadi tak dapat nak balik. Bukan nak raya ke? Yelah, dah keperluan perjuangan. Nak buat macam mana? Mak mana? Tak nampak dia tadi? Mak ke kedai dengan Su, beli kopi katanya. Ke kedai? Dah lewat Jun ni takkan tak balik lagi? Tak buka sekali ke? Enggak lah tu. Long, apa macam Parti Jati? Selepas 40 tahun memerintah, bangsa Melayu dapat apa? Aku tengoklah kan. Bumiputera ni masih takut lama. Rasuah, korupsi makin menjadi. Akhlak masyarakat kalau kita perhatikan hancur. Engkau ada nampak ke manifesto Parti Jati untuk Bumiputera dimundurkan? Korupsi nak ditingkatkan? Itu tak ada kena-mengena dengan Parti Jati. Itu integriti individu. Yang penting sekarang ni Parti Jati menerajui negara ni, bukan bangsa asing. Korang kena ingat, kalau bukan kerana usaha Parti Jati menektarafkan bangsa Bumiputera, korang ni jangan-jangan ABC pun tak tahu. Long, soal buat sekolah contohnya. Mana-mana parti yang memerintah pun nak buat sekolah. Yelah, nak rakyat yang cerdik-cerdik supaya negara kita ni boleh maju. Lainlah macam minta Fir'aun. Nak rakyat dia bodoh supaya boleh ikut tunjuk dia je. Kan? Parti Sinaran, kau tak payah cerita bab korupsi lah. Kau punya timbalan presiden apa macam? Kes rasuah 18 juta? Dah selesai ke? Sehingga banyak daging tak halal masuk ke dalam Malaysia. Itu kau punya bos lah. Kau punya bos lah kononnya perpaduan kaum. Ni PRU 12 nanti kalau aku menang, aku dijanjikan menjadi timbalan Menteri Undang-Undang. Masa tu siaplah Presiden Parti Sinaran kau. Dengan Parti Sinaran kau, aku akan musnahkan. Kejap. Korang ni kan kalau sembang langsung tak nak sentuh pasal Islam. Sedangkan Islam ni ada macam-macam cara untuk selesaikan masalah. Islam memang ada jalan keluar. Tapi kau yang tak faham. Ni, aku ada simpan video Presiden parti kau, Datuk Haji Muluk. Itu kalau aku viral, aku ingat kau punya presiden dengan parti fikrah kau musnah. Sinilah kau. Aku minta 20 juta je. Aku akan musnahkan video tu. Tapi kalau kau sayangkan duit kau, atau kau tak nak rasuah aku, kau jangan salahkan aku. Kalau parti engkau dan presiden kau lenyapkan muka bumi ni. Ku ajar. Sudah. Angah, cukup. Cukup Angah. Jangan salah bertumbuk. Ini semua Alung je pasal. Okey, fine. Macam ni kau sambut abang kau No sweat. Aku akan berambus dari sini dan aku tak akan jejak lagi kaki kat rumah ni. Aku akan call man kau boy
Dan aku nak dalam masa sejam lepas tu, korang berdua kena keluar dari rumah ni dan jangan jejak lagi kaki rumah ni. Kalau tak, nyawa korang dua akan melayang. Kau ingat aku tak berani. Hello, Man. Tak boleh. Subhanallah. Ya Rasulullah. Maafkan beta, wahai kedua manusia, kerana mencuri dengar perbualan kamu berdua. Izinkan beta membawa kamu berdua ke negeri Darul Rahmah, sebuah negeri di bawah jajahan takluk beta, yang di dalamnya kamu akan dapat melihat satu pentadbiran Islam yang sangat indah. Negeri tersebut ditadbir oleh wazir beta yang bernama Syekh Abdul Qayyum. Dialah pengasas seni silat gayung Abdul Qayyum, atau setengah orang menyebutnya Abdul Gayung, hingga seterusnya menjadi silat gayung. Dialah wazir yang memerintah negeri Darul Rahmah. Tetapi tujuan beta bukan hendak menceritakan tentang silat gayung, tetapi beta ingin membawa kamu untuk melihat pelaksanaan kehidupan Islam yang sangat indah di negeri Darul Rahmah. Darul Rahmah ialah sebuah negeri yang diperintahkan oleh wazir beta yang bernama Syekh Abdul Qayyum, seorang yang bertakwa, seorang yang sangat takut dan cintakan Allah, seorang yang sangat rindukan baginda Rasulullah, dan dia telah mendidik rakyat negeri Darul Rahmah untuk sama-sama cinta dan takut Allah dan sama-sama rindukan baginda. Kita boleh lihat keindahan sistem hidup Islam yang dibangunkan di Darul Rahmah. Di sana tidak ada polis kerana tidak ada keperluan untuk polis menjaga keamanan. Keamanan itu sudah di dalam diri setiap Darul Rahmah. Anak-anak gadis bebas berjalan tanpa gangguan mana-mana. Rumah-rumah tidak perlu berkunci. Barang yang diletakkan tidak akan ada yang diambil dan dirompak. Begitulah keindahan hidup negeri Darul Rahmah yang pada beta layak mendapat julukan Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Hukum hudud yang Allah perintahkan telah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Begitulah indahnya. Ya ke tuanku? Takkan tak ada seorang pun yang kena potong tangan? Macam mustahil je. Benar anak muda. Sudah lebih 30 tahun perkara ini berlaku dan tidak ada seorang pun yang dipotong tangan. Ini adalah hasil daripada Syekh Abdul Qayyum yang benar-benar menjalankan sistem hidup Islam yang telah dipandu oleh Allah dan Rasul. Syekh Abdul Qayyum telah menyediakan peluang pekerjaan kepada semua rakyat negeri Darul Rahmah. Mana-mana rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mampu bekerja, maka Syekh Abdul Qayyum akan menanggung perbelanjaan mereka dengan duit yang ada di Baitul Mal. Di sana mereka mendapat segala keperluan mereka. Rakyat yang perlu berkahwin maka akan dikahwinkan dan diberi rumah untuk tempat mereka tinggal. Syekh Abdul Qayyum menubuhkan dapur umum, sebuah tempat untuk menyediakan makanan bagi rakyatnya. Dapur umum itu dibuka selama 24 jam setiap hari. Sesiapa sahaja boleh mengambil makanan tanpa ada keperluan menunjukkan sesuatu bukti. Sesiapa sahaja yang perlu boleh saja ambil makanan di situ. Dan makanan disajikan bukan yang biasa-biasa, tapi sangat sedap, sangat enak. Jadi, setelah Syekh Abdul Qayyum ingin melaksanakan hukum hudud ini, maka terlebih dahulu wazir beta itu telah menyelesaikan semua permasalahan hidup manusia, iaitu bagi mereka tidak ada peluang pekerjaan akan disediakan pekerjaan, ataupun Baitul Mal negeri akan menanggung segala keperluan mereka. Dengan sebab ini, tidak ada sebab lagi rakyat Darul Rahmah untuk mencuri. Maka walaupun ada hukum hudud potong tangan itu, tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana tidak ada yang mencuri. Begitu juga mereka yang ingin berkahwin, telah disusun, dijodohkan dan diberi sebuah rumah penempatan, juga diberi segala keperluan.
Mungkin yang tidak ada kerja akan bekerja, dan juga segala-galanya akan ditanggung, menyebabkan tidak berlaku lagi sebab untuk mereka berzina. Maka sebab itulah tidak ada hukuman untuk mereka yang berzina, kerana tidak ada yang berzina. Begitulah indahnya dalam nak melaksanakan hukum hudud itu. Sebenarnya mereka menyelesaikan dahulu permasalahan-permasalahan hidup dan telah menutup segala pintu maksiat. Maka dengan itu hukum Allah dapat didaulatkan dan begitu indah. Darul Rahmah adalah negeri yang sangat bersih, tidak ada sampah. Kerana mereka yakin mereka sebagai khalifah menjaga bumi Allah dengan tidak membiarkannya kotor. Semua rumah menjaga kebersihan. Kalau kita lalu di hadapan rumah mereka, kasut-kasut tersusun dengan begitu baiknya di hadapan rumah. Semua itu melambangkan disiplin hidup Islam. Mereka mempunyai taman-taman rekreasi yang dihuni oleh binatang-binatang daripada hutan, seperti rusa, gajah dan lain-lain yang sangat jinak. Hasil daripada mereka berkasih sayang sesama mereka. Hasil-hasil bumi mereka seperti hasil pertanian, peternakan melimpah ruah kerana keberkatan. Hasil daripada mereka mengusahakan takwa. Oleh kerana terlalu banyaknya makanan, maka makanan ini setiap hari dihantar dengan lori ke negeri-negeri jiran yang sebelum itu banyak yang bukan Islam. Akhirnya banyak negeri-negeri jiran yang telah berjaya diislamkan hasil dari bantuan yang diperoleh dari negeri Darul Rahmah. Oh ya, yang lebih menarik lagi ialah komplek masjid mereka, tempat yang menjadi aktiviti hidup mereka. Tempat yang sangat menarik menjadi tumpuan hidup mereka. Di setiap masjid di sebelahnya akan dibangunkan dapur umum yang beta ceritakan tadi, di mana siapa sahaja yang ada keperluan untuk makan dan minum boleh pergi terus dan mendapatkan segala keperluan mereka di situ. Juga di sebelah masjid itu ada dibina sebuah nursery, di mana anak-anak kecil yang ibu mereka mahu bersembahyang, anak-anak kecil ini boleh ditinggalkan di nursery tersebut. Dan mana-mana perempuan yang uzur, yang ingin berkhidmat, akan datang ke nursery ini 1 jam sebelum masuk waktu untuk mereka ini bertanggungjawab menjaga anak-anak kecil, yang mana ibu-ibu mereka akan bersolat. Dan ajaibnya, apabila setengah jam sebelum azan dikumandangkan, telah dengar bunyi selawat-selawat dan anak-anak kecil di nursery tadi macam sangat menyahut bunyi selawat. Dan mereka semua tenang, tidak ada yang menangis, menjerit dan sebagainya. Dan suasana menjadi lebih sayu apabila azan dilaungkan dan rakyat Darul Rahmah berpusuk-pusuk ke masjid setengah jam sebelum azan dilaungkan, sudah berselawat di masjid. Mereka sudah bersedia untuk solat menghadap Tuhan yang Maha Esa. Apabila takbiratul ihram diangkat, suasana menjadi begitu sayu, sepi hening umpama Darul Rahmah tiada penghuni. Selepas itu, yang kedengaran hanyalah bunyi suara Allah dibesarkan dan diiringi dengan suara esakan kegagalan seorang hamba menjadi hamba sebenar-benar hamba kepada Tuhannya. Suasana terus menjadi sayu, pilu dan rindu hinggalah habis selesai solat. Selepas salam solat, maka bertebaranlah penduduk di Darul Rahmah mencari-cari ruang di manakah untuk mereka membuat sebanyak-banyak kebajikan. Mereka menjadikan diri mereka hamba yang sangat memberi manfaat kepada hamba-hamba yang lain. Itulah kehidupan sebentar lalu di Darul Rahmah. Beta ingin membawa kamu berdua ke sana, dan kamu akan lihat bahawa Islam adalah jalan penyelesaian yang sebenar-benarnya kepada semua masalah dunia yang ada pada hari ini. Ini nak kena pergi ni tuanku. Tak pernah dengar negeri sehebat ini. Ada rupanya. Teringinnya nak pergi bersama tuanku. Tolong, Bapak Dik tolong. Ayak. Sat tolong, ambil duit kereta.
sapu tangan siapa ni tinggal? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wahai anak muda. Ampun maaf tuanku. Izinkan patut menyampaikan satu perkhabaran tuanku. Sebentar. Beta sudah mengetahui apa yang ingin kamu sampaikan. Adakah benar tuanku? Mohon izin untuk dikongsikan. Alhamdulillah atas panduan yang bagi Datuk Tuan Pengurusi Eksekutif AS Holdings, Datuk Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan juga yang bahagia Datuk Tuan Muhammad Abdul Rahman. InsyaAllah hari ini kita akan membuat satu penggambaran untuk melihat respon masyarakat ataupun disebut sebagai social eksperimen. Jadi tujuan kami buat ni untuk sampaikan nasihat dan teguran kepada masyarakat, dan juga kita nak lihatlah apa respon masyarakat. Dan yang paling utama sekali adalah tujuannya untuk menyuburkan rasa hamba pada diri kami. Mohon doa daripada semua, moga-moga kami dibantu dan dimudahkan. Moga kami menang untuk perjuangan ini, semadikan dengan roh yang saya pilu rindu, saya pilu rindu di sini. Datang dan pergiku untuk selalu pilu. Dengan ada cita-cita atau kecenderungan yang mahu mengubah sistem yang ada, kerana Islam itu agama fitrah yang sudah lurus.